Baik. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ tiga akidah yang wajib kita pelajari. Yang pertama yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua yang berkaitan dengan kerasulan. Dan yang ketiga beriman dengan perkara sam'iyah. Yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita beriman. Jadi ini di dalam masalah beriman dengan masalah ketuhanan. Baik. Beriman dengan Allah Ta'ala ada dua cara. Dia ada dua step, dua cara untuk seseorang perlu dua perkara ini sebagai fardu ain kepada tiap-tiap kita. Ini cara beriman yang mana kewajipan fardu ain wajib di atas tiap-tiap kita kena pegang, kena i'tiqad macam ni. Mana dia? Pertama, yakni cara yang pertama beriman dengan Allah Ta'ala secara ijmal, secara umum. Macam mana kita beriman secara umum kepada Allah Ta'ala? Iaitu wajib, iaitu beriman secara ijmal, secara umum itu wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya, beriman dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati bahawasanya sabit dan tetap wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang mana sifat kesempurnaan itu dinamakan sifat kamalat dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama kita kena yakin Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar, yang bersifat dengan Rabb, ilah, yang bersifat dengan ketuhanan. Jadi kita kena beriman Allah Ta'ala di dirinya ada segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang namanya sifat kamalat yang tidak terhingga banyak sifat kamalat. Jadi berapa banyak sifat Allah Ta'ala ni? Wallahu alam. Tak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Berapa bilangan sifat Allah Ta'ala? Wallahu alam. Tak dapat kita ketahui. Kita beriman cara umum macam tu. Allah Ta'ala ada dan ada di diri Allah sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak. Yakni tiap-tiap sifat kesempurnaan itu sabit dan tetap berkait bagi Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Jadi sifat kesempurnaan itu tetap mesti berkait di diri Allah Ta'ala itu. Baik. Dan tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala segala sifat kekurangan. Tak ada kekurangan walaupun sikit. Itu cara kita beriman cara umum. Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan, tidak ada sifat kekurangan sekali-kali. Itu cara yang pertama kita beriman kepada Allah Ta'ala. Itu orang panggil cara umum. Cara umum. Baik. Cara yang kedua, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Cara yang kedua, percayakan akan Allah Ta'ala, percayakan Allah Ta'ala. Kita beriman Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Dengan secara tafsil, dengan cara detail. Iaitu beriman secara detail. Kita kena belajar. Kita percaya dan i'tiqad. Dan sabit, tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala. Bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Di sini dia sebut 13. Tak selalu kita duk belajar sifat 20. Jadi dua cara tu. Yang pertama kita yakin Allah Ta'ala Tuhan
dan memiliki di diri Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat kesempurnaan yang amat-amat banyak. Berapa banyak? Tak tahu. Wallahualam. Tapi cara yang nombor 2, kita kena belajar satu persatu. Berapa? 13 di atas qaul yang muktamad. Tapi atas qaul yang masyhur 20. Jud, tidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu 13. Kalau 20 tambah 7 lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka cukuplah 20. Tapi dalam kitab ni, sesuai dengan namanya Kifayatul Mubtadi, memada bagi orang yang baru nak mendalami ilmu akidah, cukup 13. Apa dah? Lepas dah fardu ain. Dan belajar tu, dia kena bahas satu-satu sampai faham. Sampai Allah Ta'ala bagi kepahaman. Dan wajib kita kena mengetahui dalil. Yang pertama, belajar sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, belajar dalil sifat itu. Dan yang ketiga, wajib beriman. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala, 3 kewajipan ini. Wajib belajar sifat, wajib kena tahu dalil, wajib beriman. Barulah lepas fardu ain. Contoh, wujud tu apa? Apa dalil? Wajib beriman. Tidam tu apa? Apa dalil? Wajib beriman. Baqa tu apa? Apa dalil? Wajib beriman. Mukhalafah tu macam mana? Tak sama Allah dengan makhluk. Macam mana? Apa dalil dia? Wajib beriman. Tiap-tiap sifat Allah, 3 kewajipan itu perlu ada pada kita. Belajar sifat, belajar dalil, dan wajib beriman. Baik. Itu cara kita beriman. Habis. Pasal apa kena tahu dalil? Kalau tak tahu dalil, takut jadi taklid. Taklid ni ikut orang. Dalam bab iman, tak boleh. Dia kena mendirikan sendiri dalil keyakinan di hati dia. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Mana dalil? Kalau kata tak tahu, tak belajar, berdosa. Pasal apa? Takut hati dia tidak teguh. Kalau tak teguh, bahaya dalam bab iman. Tak boleh. Sekurang-kurang dalil umum. Allah ada ke tak? Ada. Betul ke Allah ada? Betul. Kalau tak ada, tak boleh. Apa dalil? Adanya alam ini. Tadi tak hujan, lah hujan Allah buat. Bukan jadi sendiri. Bukan jadi sendiri. Contoh. Kita ni ada Allah buat. Bukan jadi sendiri. Bukan jadi sendiri. Itu contoh. Baik. Itu kena ada dalil sekurang-kurangnya dalil umum. Mana bukti Allah ada? Adanya kita, adanya alam. Itu sekurang-kurang dalil. Baik. Jadi cara yang kedua, kita kena belajar satu persatu tiap-tiap sifat Allah yang 13. Ataupun yang 20. Dalam kitab ni dia sebut 13 sahaja. Untuk memudahkan masyarakat. Dan tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala. Tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil atasnya, iaitu segala lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Wajib mesti Allah ada. Lawannya tiada. Maka Allah tak boleh tiada. Wajib Allah sedia. Lawannya baharu. Maka Allah tak baharu. Wajib Allah kekal. Lawannya binasa. Maka Allah tak binasa. Gitu. Inilah yang 13 wajib kita kena belajar satu-satu ni mengikut qaul yang rajih, yakni yang muktamad, kuat nisbah dalilnya, iaitulah pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita dalam fiqh ada 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Dalam ilmu tasawuf kita ada 2 tokoh imam kita. Yang pertama Imam Junaid al-Baghdadi.
dan yang kedua Imam Ghazali. Ini seluruh dunia iktiraf mereka ini. Dalam bab akidah kita ada dua imam. Yang pertama Imam Abu Hasan Asy'ari dan yang kedua Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, maka pengikut-pengikut mereka tu banyaklah. Nah, macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi ikut dia, Syekh Ramli ikut dia, Syekh Ibn Hajar ikut dia. Ulama-ulama yang muktabar. Macam Imam Sunusi ni. Macam Imam Abu Hasan Asy'ari, siapa yang ikut dia? Imam Sunusi. Imam Fakhr Razi. Itu di antara tokoh-tokoh ilmu tauhid. Jadi mereka ambil gali daripada Al-Quran, hadis, maka meletakkan di dalam kitab tauhid. Maka inilah yang wajib dipelajari. Semua sumbernya daripada Quran, sumbernya daripada hadis, baik ilmu fiqh, baik ilmu tauhid, baik ilmu tasawuf fardhu ain, semua sumbernya Al-Quran. Cuma ulama dia ambil satu kesimpulan, letakkan di dalam kitab-kitab untuk memudahkan kita ni mengkhususkan bidang-bidang ilmu. Tiga-tiga ni wajib belajar. Tauhid, fiqh, tasawuf, iman, Islam, ihsan, wajib belajar. Namanya ilmu fardhu ain. Yang kita bincang lah ni bab iman kepada Allah Ta'ala. Macam mana? Dua cara. Yang pertama, cara umum. Kita yakin Allah Ta'ala Tuhan dan di diri Allah ada banyak sifat kesempurnaan. Banyak mana? Wallahu a'lam. Yang kedua, kita beriman secara tafsil. Macam mana secara tafsil? Kita belajar satu-satu sifat Allah Ta'ala tu dan dalil-dalil dia dan wajib kita beriman. Maka persoalan dalam diri kita. Soalan apa? Sifat Allah banyak. Pasal apa kita wajib, ulama letak wajib belajar 13 ni. Sedangkan sifat Allah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syakur, As-Sabur. Banyak sifat Allah Ta'ala. Tapi pasal apa kena belajar wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuh, wahdaniyah ni? Qudrah, iradah ni. Kenapa? Persoalan kita. Maka jawapannya kerana yang pertama, sifat yang kita belajar yang ditetapkan oleh ulama ini ada nasnya satu persatu dalam Quran. Orang panggil nas yang jelas di dalam Al-Quran. Sifat wujud ada dalil Quran. Qidam ada dalil Quran. Baqa ada dalil Quran. Mukhalafah ada dalil Quran. Dan seterusnya. Qudrah, iradah, semua ada dalil terang-terang. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Jawapan yang kedua, kerana wujud, qidam, baqa' dan seterusnya, qudrah, iradah semua ni sifat diri Allah. Apabila kita terus bincang sifat diri ketuhanan, maka cepat kita kenal, dan apabila kita yakin inilah Allah Ta'ala Tuhan, maka seluruh sifat yang lain kita terima. Allah Ta'ala yang sempurna itu mesti bersifat dengan Rahman. Allah yang sempurna itu mesti bersifat dengan Rahim, Syakur, Sabur, dan seterusnya. Contohnya mana? Kita pergi cari kawan kita di Johor. Jauh sekali tapi putih hubungan. Oleh kerana dia berpindah. Tak ada. Kita tak tahu nombor telefon dia pun tak ada. Facebook apa pun putih hubungan terus. Cuma kita ingat, dia kata, contohlah, dia duduk di Batu Pahat, contohnya. Kita pun pergilah Johor singgah di Batu Pahat. Kebetulan kita berjalan. Kebetulan di Batu Pahat tu, dia habaq nama kampung, kita pergi kampung dia. Kita tanya Tuan Imam, ada tak kawan saya, lama saya tak jumpa dulu, nama Ahmad? Contoh. Betul orang tanya Ahmad ni apa sifat dia? Yang saya tahu dulu ni dia pemurah. Sudahlah. Ahmad dalam Korea tu berapa puluh orang. Kau imam nak cari hak pemurah hak mana pula? Ayah kenal. Apa sifat dia? Penyabar.
Ni bukan kerja tu imam nak tahu seorang-seorang ni. Ya? Jumpa masa nak ambil borang, nak menikah anak. Contoh. Okey. Apa sifat diri dia? Rendah ke tinggi? Oh, tinggi Ahmad ni. Baik. Maknanya dalam fikiran imam tu, Ahmad hak rendah, tolak dah. Bukan. Nak cari Ahmad yang tinggi. Baik, yang tinggi, Ahmad yang tinggi ni, dia cerah ke gelap? Dia gelap. Maka, tolak Ahmad yang cerah ni. Apa sifat dia lagi? Dia ada tak hidung. Dia ada tak lalat. Dia ada tak lalat di hidung. Dia ada tak lalat di hidung. Lepas tu suara dia garuk. Kenal. Apabila sifat diri maka cepat dikenali, maka sudah tentu dia ini sabar, dia ini pemurah, harus pada dia. Cepatlah kenal. Begitu juga ulama pilih yang 13. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, tak sama dengan makhluk, bersifat dengan khiyamuhu binafsih, tak tumpang benda lain. Asa tak berbilang, ada khudrah, ada iradah. Maka sudah tentu ini Allah. Maka sifat yang lain adalah sifat kesempurnaan Allah, termasuk Rahman, Rahim, Syakur, Sabur dan seumpamanya. Maka dengan jalan ni cepat kita ni belajar untuk mengenali macam mana cara nak beriman kepada Allah itu. Maka ini kesimpulan yang ulama buat kepada kita. Inilah yang 13 wajib kena belajar satu-satu dengan dalil ni mengikut kaul yang rajih. Kaul iaitu perkataan ulama yang rajih, yang kuat, nisbah dalil iaitu pendapat yang mu'tamad. Adapun yang 20 itu orang panggil pendapat yang masyhur. Umum rata-rata apabila belajar ilmu akidah, tauhid sifat 20, sifat 20, sifat 20. Itu orang panggil qaul yang masyhur. Semua dunia, sama ada di Mesir, di Azhar, belajar sifat 20. Sama ada di Maghribi, di Iraq, di Syria, di Lebanon, di Nusantara, semua belajar akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Begitu. Baik. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, wajib beriman pula. Lagu mana? Bahawasanya harus pada Allah Ta'ala itu berbuatkan mungkin atau meninggalkan dia meninggalkan buat mungkin itu. Inilah hakikat ketuhanan. Seluruh perbuatan Allah itu bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada yang mengarah Allah Ta'ala. Kita ada. Perbuatan kita ni penuh dengan tekanan. Pasal apa makan? Lapar. Pasal apa tidur? Ngantuk. Pasal apa minum? Dahaga. Pasal apa belajar? Nak ilmu. Pasal apa salat? Wajib. Allah Ta'ala tidak ada tekanan. Allah Ta'ala tidak ada paksaan. Allah Ta'ala terkaya. Maka seluruh perbuatan Allah itu harus. Nak buat makhluk pun boleh. Tak mau buat pun boleh. Macam kita ni. Dia nak bagi kita hidup pun boleh. Nak bagi kita mati pun boleh. Itu suka Allah Ta'ala. Kita tak. Kita ni perbuatan kita penuh dengan tekanan dan perbuatan kita ni ada gharat, tujuan untuk kita ni menarik keuntungan. Dapat makan untungnya kenyang. Dahaga minum air untung dia hilang dahaga. Mengantuk tidur untung hilang mengantuk. Ada ilmu tu. Allah Ta'ala tidak. Tidak berhajat kepada sesuatu. Itu almarhum Tok Haji Saleh Syed rahimahullah. Dia belajar kitab tauhid dengan gurunya Pak Da'i Mekah
rahimahullahu ta'ala yang karang kitab Baqarah, dia kata apa? Terjemah ayat Quran. Kena cermat. Macam mana? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kalau terjemah macam ni betul. Tidak kami jadikan jin dan manusia supaya boleh beribadat. Itu betul. Tapi kalau terjemah lagu ni tak betul. Tidak kami jadikan jin dan manusia kerana untuk ibadat. Salah. Kalau Allah Ta'ala buat kita kerana ibadat, ramai orang yang tak ibadat. Seolah-olah Allah Ta'ala ni nak kepung tak ada. Bukan lagu tu. Tak, bukan macam tu. Allah Ta'ala buat jin dan manusia bukan kerana untuk ibadat. Bukan. Tetapi untuk mereka beribadat. Kalau mereka ibadah, untung mereka. Kalau mereka tak ibadah, rugi mereka. Allah Ta'ala tidak berkait dengan untung rugi. Allah Ta'ala buat jin dan manusia supaya boleh, supaya dapat beribadah. Kerana ada akal. Boleh ambil wudu, boleh tutup aurat, boleh main duduk dalam saf, boleh ikut imam. Tapi kalau binatang, nak pakai baju, tak. Tetapi manusia dan jin ni Allah bagi akal. Makhluk Allah yang ada ukhalak, akal. Maka mereka ini Allah Ta'ala ciptakan supaya boleh beribadah. Kalau ibadah, untung kita hamba. Kalau kita tak taat, rugi kita sebagai hamba. Allah Ta'ala buat kita bukan nak ambil untung apa tak. Tak. Allah terkaya. Bersifat dengan Al-Ghaniyu. Al-Ghani, yang terkaya. Allah Ta'ala itu terkaya, tidak berhajat kepada apa-apa, tidak menumpang apa-apa, tak perlu apa-apa. Yang perlu kita kepada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, sekalian manusia, antum kamu semua fukhara ilallah. Ingat, kamu semua ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita lemah. Ni COVID ni 2 tahun dah dekat-dekat. 2 tahun dah dekat-dekat. Kita duduk di dalam keadaan macam ni. Walau sehebat mana pun usaha kita, tetapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau disertai dengan kehendak Allah Ta'ala, maka insya-Allah benda ni akan selesai. Benda ni akan Allah Ta'ala angkat wabak ini, ujian musibah ini daripada dunia ini. Banyak hikmah yang Allah Ta'ala buat. Di sebalik musibah ada rahmat, ada kasih sayang Allah Ta'ala. Macam mana? Contoh, perang di antara Siam dengan petani. Jadi kita kata kesian, no? Petani, Yala, Naratiwat, Songkla, Setui, semua duduk dalam Siam. Itu zahir kita nampak susah. Hakikatnya Allah Ta'ala buat apabila wilayah selatan Thailand ini, sama ada Setui, Songkla, petani, Naratiwat, Yala, naik pula Terang, Krabi. Apabila macam ni, mereka bebas berdakwah seluas-luasnya tanpa cok pasport. Sampai ke atas, ke Bangkok, ke Panga dan semuanya. Bebas mereka menyampaikan dakwah. Tak perlu cok pasport. Kerana mereka duduk dalam negeri Thailand. Itu rahmat. Balik kita tengok, teruklah mereka kena kuasai dengan Siam. Itu satu. Apabila perang pula Islam difatani dengan Thailand. Sama ada Ayutthaya ataupun Chakri. Maka berpindahlah tok-tok guru yang ramai-ramai ni. Berpindah mai duduk di Kedah. Di antaranya
pondok cegap di Padang. Di antaranya Tok Guru Syekh Idris Al-Jarumi Dargah. Di antaranya Tuan Minan yang karang kita Aqidatun Najin duduk di Sungai Dua, Kepala Batas. Banyak tok-tok guru pindah, mai duduk di Kedah sehingga kan orang Kedah mendapat nikmat, mendapat rahmat. Yang mana kita ni ada padi, tolong mereka menyampaikan ilmu kepada kita. Nah, gitu. Di sebalik musibah itu ada rahmat. Ada rahmat. Begitu juga musibah COVID ini. Macam mana rahmat dia? Tengok, Allah Ta'ala jadikan COVID. Contohnya kepada kita. Saya pun Allah Ta'ala uji 11 hari. Bulan 7 hari itu. Lepas hari haji, kena COVID. Apa takdir Allah Ta'ala? Masa COVID tu tak ada ingat apa, ingat mati. Tengok dalam WhatsApp, tengok dalam Facebook, kawan ni mati, kawan ni mati, kawan ni mati. Mudah-mudah belakang. Kita. Allah Ta'ala uji dengan COVID. Allah tak ada ingat benda lain, ingat Allah, ingat mati. Alhamdulillah. Dengan keberkatan doa ramai-ramai, dengan keberkatan usaha, makan makanan sunnah seumpama madu, habatus sauda, dan lain-lain lagi, lemon dan seumpamanya, Allah Ta'ala izin, alhamdulillah, seolah-olah hidup kali yang kedua. Wajib syukur. Itu orang yang Allah Ta'ala bagi hidup. Tetapi orang yang Allah Ta'ala uji mati, mereka mati dalam keadaan sempat bertaubat dan mengingati Allah, dan insya Allah dengan kesakitan itu menghapuskan dosa-dosa mereka dan meninggikan darjat mereka di sisi Allah. Walaupun mati, orang tak mandi, adik-beradik tak boleh pergi hantar, tetapi insya Allah dengan ujian itu Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka dan menaikkan darjat mereka di sisi Allah Ta'ala. Ini maknanya di sebalik musibah itu adanya rahmat. Tapi kalau tengah duduk di kedai kopi, gelak-gelak pun mati. Nak buat apa? Kalau sehat pun. Tak sempat ingat Allah Ta'ala. Tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Datuk Tuan Guru Wan Ahmad, Kuala Nerang. Takdir Allah Ta'ala, orang main dalam PKP itu, buat surat kecoh macam mana pun tak tahu, main ke pondok, pada Kuala Lumpur. Tak puas hati, main jumpa Tok U, nak salam, nak peluk. Takdirnya Tok U kena COVID, umur 97 lebih. Itu asbab musabab. Maka habis Tok U ni, anak-anak dia, dan warga-warga pondok, habis, semua kena kuarantin. Tok Guru kena pergi hospital. Tetapi Tok Guru reda apabila orang kata, Abah, anak-anak dia, Abah, mula nak ambil Abah pergi hospital. Dia pun lepas mayang maghrib, dia berdoa. Reda. Kak Allah Ta'ala bagi keselamatan, kesihatan. Orang usul, orang buah atas mulut, pergilah ke hospital. Kuala Nerang. Tak kedai Allah Ta'ala, malam nak meninggal dunia tu, dia minta orang urus dia nak solat Isya yang terakhir. Minta tolong nurse-nurse semua tu. Urus dia nak semayang. Lepas dia semayang Isya, dia tidur, maka Allah Ta'ala jemput kembali ke rahmatullah lebih kurang pukul 12.30 lebih. Hingga dunia. Anak ramai, cucu ramai tak boleh hantar. Pasal kena kuarantin. Kita tengok musibah ini berat. Tetapi Allah Ta'ala mengangkat darjat. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun dosa beliau, rahmati beliau. Kerana beliau meninggal dunia dalam keadaan mengingati Allah. Solat tidak tinggal. Dan Allah Ta'ala bagi. Doktor di Kuala Nerang tu simpati. Orang lain SOP mesti tayamum atas plastik. Tetapi Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang kepada doktor tu. Dia kata, saya akan pakai sanitizer semua. Dan saya akan tayamum di muka dan tangan tu.
pergi ke bumi. Saya pun cari jalan macam mana. Sebab beliau ni ulama yang paling tertua lah boleh dikatakan dalam negeri Kedah ni. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa PKP macam tu, cari jalan juga. Pergi hantar jenazah beliau. Tapi kena duduk jauh lah. Kita ikut SOP. Nah gitu. Ini di sebalik musibah adanya rahmat. Adanya rahmat. Baik. Jadi kesimpulan kita yang kita bincang pada malam ni, cara kita beriman kepada Allah dua cara. Yang pertama cara umum, yang kedua cara detail. Cara umum kita yakin Allah Tuhan yang sebenar dan memiliki sifat kesempurnaan yang amat banyak. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Seorang pun tidak mengetahui melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Yang kedua, beriman secara tafsir. Kita belajar satu persatu sifat-sifat Allah Ta'ala dengan dalil-dalil dia. 13 sifat yang disebut di dalam kitab ini di atas pendapat yang muktamad dan di atas pendapat yang masyhur, iaitu wajib dipelajari 20 sifat. Kemudian Allah Ta'ala seluruh perbuatannya harus, sama ada nak buat makhluk ataupun tak mau buat, itu terserah kepada kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah buat. Apa yang tidak dikehendaki, maka Allah Ta'ala tak buat perkara itu. Baik. Apa Allah nak, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak. Ini ulama-ulama pun banyak meninggalkan kita. Seorang ulama di Indonesia, saya lupa nama kiai itu, dia kata kalau kita nak roboh rumah, nak roboh rumah, nak buat rumah lain, apa yang kita buat keluar dulu? Barang-barang mahal. Begitulah misalnya alam ini, sebelumnya kiamat, maka Allah Ta'ala jemput ulama-ulama, kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia, maka dijemput dulu, mati seorang, mati seorang, mati seorang, meninggal seorang, meninggal seorang, meninggal seorang. Yang paling terkesan di hati kita, iaitulah meninggalnya seorang murabbi ummah yang sempurna ilmu, akhlak, adab, jalan suluknya, iaitulah almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi di awal tahun itu 2021, awal tahun, dia sambut hari jadi yang ke-63. Dia buat ucapan di Banjarmasin. Dia kata kalau boleh saya nak meninggal umur 63. Dan kalau boleh-boleh nak meninggal bulan kelahiran Nabi, iaitulah bulan Maulidir Rasul. Bulan Rabiul Awal. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kerana hatinya sangat takluk kepada Nabi. Hatinya sangat takluk, sangat melazimi, mengingati Nabi kita. Sangat cinta beliau kepada Nabi kita. Maka dia balik mai ke Kedah bulan Februari. Balik Mei. Bulan Syawal. Sebelum bulan Ramadan, dia buat majlis yang terakhir untuk anak-anak murid di Kedah. Apa? Kerana dia diserang 3 kali stroke. Kali yang pertama, stroke, di samping ambil ubat doktor, senaman dan seumpamanya, maka rahsia dia, iaitulah dia minta anak-anak murid semayang hajat, berdoa, baca Yasin, dan membaca Burdah Imam Busiri. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihi min, panjang. Dia hafal. Maka Allah Ta'ala bagi dia lega kali yang pertama. Jadi pula kali yang kedua. Dia buat macam tu. Dia pergi ambil ubat doktor, dia suruh anak-anak murid semayang hajat, berdoa, baca burdah, lega kali yang kedua. Kali yang pertama, kedua, saya dengar cerita ya. Kali yang ketiga, Allah Ta'ala bagi saya merasai pengalaman bersama
Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Apa? Dia jatuh di Banjarmasin. Kemudian dia sakit kali yang ketiga. Kemudian dia boleh bergerak sikit. Dia balik mai ke Derang selama daripada bulan Februari sampai Mei. Bulan Syawal. Maka dia panggil anak-anak murid. Di samping dia ambil ubat doktor. Di samping dia latih senaman. Maka begitulah dia panggil baca Yasin dan Burdah. Saya tak ingat. Lebih kurang 7-8 kali majlis itu sebelum Ramadan. Tiap minggu dia buat jamuan makan dan menyebut anak-anak murid seolah-olah itu majlis yang terakhir di Kedah. Dia tinggal satu kenangan. Dan apabila dibacakan Burdah, dia suruh anak-anak dia buat persiapan. Dengan begitu cantik buat pelamin. Minggu ni pelamin ni. Minggu ni tukar pelamin lagu lain pula anak-anak dia buat. Minggu ni tukar pula. Nak bagi jadi sambut pujian kepada Nabi. Kemudian takdirnya balik. Allah Ta'ala bagi dia meninggal umur 63 bulan Rabiul Awal. Dan dia kata dia nak duduk di kubur nak berjiran dengan para hufaz. Orang-orang yang hafal Quran. Maka Allah Ta'ala kurniakan kubur dia yang pertama sekali tepi ma'had tahfiz Quran. Apabila budak-budak baca, dia kata saya nak dengar di alam barzakh orang baca Quran. Moga Allah Ta'ala rahmati beliau, luaskan kubur beliau, dan Allah Ta'ala bagi syafaat Nabi kepada beliau, dan moga-moga kita pun Allah Ta'ala bagi rezeki husnul khatimah seumpama beliau. Jadi insya-Allah kita berhenti teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya dimaklumkan oleh saudara Zam kita, dia ada tabung berdekatan dengan di sana itu untuk membantu timbalan imam yang rumahnya kebakaran di Perik. Jadi siapa-siapa yang nak bagi sumbangan boleh masukkan ke dalam tabung yang ada di berhampiran dengan tandas sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan jumpa kalau tak ada apa-apa jadual yang akan datang iaitulah pada hari Selasa. Itu kedua. Wallahu a'lam. Itu kedua. Wallahu a'lam.